kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengulang langkah yang penuh bermakna dengan kezaman, membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pada malam ni kita sekali lagi dapat bersama dalam sembang santai takaful dan bersama dengan dua gadis manis, Nurlizawati binti Mak Razi. Mana tu? Orang angkat tangan sikit. Ada tak? Tak dengar suara ke? Saya tak buka suara ke? You all tak buka ni. Okey. Dan boleh buka suara. Okey. Daripada yang ni daripada siapa? Daripada Cik Baziha punya grup kan? Apa nama? Ya, saya. Bahagian Senai. Haji Bazihar. Nah, Haji Baziha. Okey, dan seorang lagi puan kecil ni. Saya tengok dalam gambar nampak macam cik je ni. Cik lagi kan? Puan. Puan Khadijah binti Samsi. Ini ada connection dengan Samsi ya? Apa nama? Yalah. Mewakili daripada UA Partners Batu Pahat. Patutlah muka pun ada macam Haji Mak Syah sikit. Okey, sembang santai ni merupakan salah satu daripada program yang kita kata acap kali lah kita jalankan ataupun hampir saban minggu lah dalam proses ataupun tujuan bagi kita merangsang para rakan niaga yang telah lama maupun yang baru. Dan apatah lagi yang Sri Kandi yang dua orang ni akan lebih bersemangat insya-Allah. Sebelum kita pergi ke apa ni, kita santai aje lah, tak payah nervous sangatlah kan. Jadi mungkin kita boleh mula dengan Nurlizawati untuk memperkenalkan diri. Kan? Dia macam apa ni, kadang-kadang macam pidato sikit lah ataupun macam kita sembang santai lah. Okey, dipersilakan. Okey.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar jelas. Sebab saya dalam kereta ni, sebab kata santai kan. Dalam Saya keluar kereta apa sebenarnya. ni? Nampak macam kereta Ferrari kan Lambo ni. Lain macam kereta ni. Taklah. Okey, Okay. teruskan. Okay, terima kasih Cik Arsalan. Okay, sebenarnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Norizawati binti Mak Razi. Saya daripada Iktisas Senai under saya panggil Abang Bat lah, Cik Bazihar. Saya ni kira perkenalkan diri Perkenalan, tak ada masalah. Perkenalan Kita kan dalam industri ni boleh bercakap apa saja tak? Jadi mungkin boleh mulalah dengan apa perkenalkan diri dan mungkin juga boleh cerita sikit lah pushing and pulling factor kenapa ataupun why you berada dalam industri ni ataupun terlibat dalam Iktisas tu sendiri. Nanti orang yang kedua dah tahu dah soalan tu. Okay, sebenarnya saya pun masuk dalam bidang Iktisas ni bukan bidang saya, macam bidang terjun lah. Sebab sebelum ni saya bekerja di Singapura. Lebih 10 tahun jugalah saya bekerja di sana. Bagi apa tu dekat apa ni Singapura tu? Saya sebagai assistant manager F&B. I see. Jadi kira lebih 10 tahun jugalah. Lepas saya habis belajar terus bekerja di sana. Alhamdulillah. Jadi selepas itu saya cuba untuk buat bisnes sendiri. Maksudnya saya bukannya founder, saya ambil macam kira supply lah produk-produk yang saya boleh pasarkan especially di Singapura. So daripada situ bila saya rasa income dah okay, then bila anak saya pun masa tu dah masuk 2 orang, saya berhentilah dan saya cuba nak kembangkan bisnes saya untuk open macam booth ke, dan dari situlah saya kenalnya Iktisas ni sebab saya jumpa Cik Bat. So tahniah lah kerana tengok pencapaian tu 13 case bagi bulan Jun kan. So bukan satu pencapaian yang mudah lah. Okey, tak apa, tu sebab sikit nanti yang Puan Khatijah tengah tunggu ni. Dia banyak benda dia nak bercakap tu kan. Tu dah senyum dah. Nanti saya pergi balik kepada apa ni Puan Norizawati. Okey, kita terus kepada Puan Khatijah pula. Soalan sama aja, copy paste. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahniah juga kerana penghantaran kes banyak 11 kes pada Jun 2020. Tahniah pada dua-dua sekali lah. Bukan senang ni. Okey, teruskan. Okey, saya Hadijah binti Samsi. Saya daripada UA Partner Batu Pahat. Okey, so sebelum tu yang saya mulakan tuan moderator kita lah, Encik Arsalan. Terima kasih. Dan juga saya punya partner pada malam ini Norizawati. Okey. So saya nak sebelum kita teruskan saya nak ucapkan terima kasih kepada terutamanya kepada BOD saya Tuan Haji Mak Syah dan saya punya mentor lah Eddie Samsi kerana membawa saya dan memberi peluang kepada saya untuk untuk saya kembangkan saya punya bisnes, memberi peluang kepada saya untuk memberi tunjuk ajar kepada saya. Okey, sehingga kini. So tu je lah. Berapa lama actually dalam Iktisas ni? Okey, saya dalam industri ni dah kurang lah, yang serius dalam lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. 2015 gitu. So saya dibawa masuk dalam industri ini oleh Eddie saya lah, Eddie Samsi. Masa tu saya fresh graduate. Dia kata jomlah join dia punya business ni kan. So masa tu saya rasa macam bukan bidang kita sebab saya dulu fresh grade dalam kejuruteraan. So kita habis belajar mestilah kita nak kerja apa yang kita belajar, betul tak? Betul. So kita agak
action sikit lah kan. Yalah, tak nak buat lah benda ni sebab benda ni nak kena cari orang. So bukan masa kejuruteraan tu, if you don't mind, how much your paid salary? Apa secara kasar lah. Sebab masa tu baru fresh kan. Fresh boleh lah dapat 1.6 gitu. Dekat ni kat luar bandar lah. Kira kawasan luar bandar kan. Macam tu lah. So masa tu bila lepas saya fresh grade, saya terus dapat kerja sebagai site supervise dekat company kontraktor. Kat sana saya lebih kurang 3 ke 4 tahun juga. So masa saya kerja sebagai site supervise tu, saya sebenarnya ada buat bisnes juga. Sambil kan. Saya masa tu buat bisnes online minyak wangi. Dan saya ada buat MLM tu join family lah, dia ajak-ajak kita join je lah kan. Cuma latar belakang dah macam saya. Okey, teruskan. Cuma yang habis minyak wangi tu macam kan saya buat bisnes minyak wangi tu saya buat online. So menggunakan ads apa semua tu saya dah pernah guna. So cuma masa tu mungkin belum tak macam lah benda tu. Orang dah tahu kan, yang dulu tak ramai orang tahu berkenaan ads tu lah. So seterusnya saya masuk ke bidang ni selepas saya buat minyak wangi bisnes minyak wangi dengan MLM tu. Kan kita kalau nak buat bisnes kita kena ada modal, betul tak? Ya betul. So kat situ saya fikir balik, saya kena ada modal, simpan modal, nak rolling balik. Rolling tiap-tiap bulan rolling. So okey Puan Khadijah, kita stop dekat situ dulu kerana nampak Nolizawati macam nak sebut sesuatu tu. Kan? Daripada tadi dia nak rasa nak bercakap dah tu. Okey, kita kembali kepada Puan Nolizawati. Tadi kita dah pun dapat tentang sebut sikitlah background Puan Nolizawati yang daripada Singapura kan. Mungkin nak cakap bahasa Inggeris pun boleh, tak masalah, ataupun bahasa Korea. Sekarang orang dia dua bahasa kan, dua bahasa Inggeris, bahasa Korea. Okey. So just nak tanya Puan Noliza, kalau kita tengok di sebalik kejayaan seorang lelaki ada seorang wanita. Jadi bagaimana pula kejayaan Nolizawati ni sebagai seorang wanita? Of course ada seorang lelaki. Saya rasa soalan saya ni lebih kepada siapa sebenarnya faktor pendorong utama kan yang memangkin ataupun yang menjadi satu titik mula, turning point to success in this industry. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya saya daripada kecil memang minat berniaga. Memang daripada sekolah rendah pun jual kacang, jual keripik kat sekolah kan. Tapi selepas umur 13 tahun, lepas arwah ayah saya meninggal, masa tu walaupun saya ni anak last, orang kata anak last kan manja kan. Tapi saya rasanya lebih suka berdikari lah. Macam saya mula bekerja walaupun daripada 13 tahun lah. Jadi untuk saya mencari duit tu memang saya suka daripada kecil. So bila saya dah bekerja sampai dekat Singapura tu, yang menjadi kekuatan saya untuk masuk bidang ni buat terus sebab kelebihan Ikhtisas ni sendiri anak-anak saya lah. Sebab apa? Sebenarnya nak ikutkan kalau saya bekerja pun, saya berniaga pun still boleh. Tapi saya memilih Ikhtisas salah satunya adalah kerana saya rasa saya perlu buat dengan Ikhtisas untuk anak-anak saya. Sebab sesuatu yang boleh diwariskan kan. Saya rasa yang soalan tu nanti dia ada dekat habis tu. Kenapa dengan Ikhtisas tu secara lebih, orang kata apa, lebih panjang sikit kan. Okey. Kemudian saya balik kepada Puan Khadijah. Dia orang bagi dua orang ni kadang-kadang soalan tu dia kena ni lah kan. Dia kena adil sikit kan. Jadi kalau kita lihat tadi, Puan Khadijah dah share tentang you punya pushing factor daripada siapa, you punya mentor dan sebagainya kan. Cuma baru ni you telah pun berjaya
buat closing 11 kes. Adakah 11 kes ni adalah kes yang tertinggi ataupun ada lagi kes sebelum tu yang tertinggi daripada bulan Jun 2020 ni? Okey, saya ni ejen biasa-biasa je. So lately ni itu dalam rekod saya jugalah, sebulan 11 kes. Biasa-biasa je. Biasa-biasa 11. Alhamdulillah, tahniah. Tapi kan kalau 11 kes ni kira consider sebagai among the consistent punya ni lah performance kan. Walaupun macam Puan Sasi katalah ini masih biasa-biasa kan. Sebenarnya yang luar biasa ni kalau kita boleh close hari satu kes kan, bersamaan dengan contoh bekerja 20 hari 20 kes kan. Itu yang might be kita kata macam nak kata luar biasa pun sangat pun tak. Yang luar biasa ni dia mungkin dia buat sampai 30 40 kan. Tapi tak apa, pencapaian ni masih lagi dikira sebagai yang luar biasa pada pandangan saya. Jadi bagaimana sebenarnya, apakah market segmentation, macam mana kalau macam saya lah yang saya andaikan diri saya ni barulah nak buat ikhtisas ni kan, tiba-tiba orang cerita pasal sebulan close sampai 11, 12, kalau ikut pendapatan orang yang close 11 ke 13 kes ni, mana kata dalam masa setahun saja your pendapatan will be 5 figures tau. Kan? Betul tak? Kalau you buat pengiraan nanti kan? Ini belum kita masuk sekali dengan you punya rekrutmen dan sebagainya lah. Jadi bagaimana untuk nak dapat konsistensi pencapaian yang 11 ke 13 kes ni? Boleh Puan Samsi share sikit dan bagi guideline kepada siapa yang mendengar ni? Boleh faham? Boleh menjawab soalan saya? Macam mana tadi? Panjang ke soalan saya? Okey, biasanya kita lihat dalam sebagai seorang rakan niaga dalam ikhtisas ni, Puan Khadijah dan juga Nolizawati berjaya consistently lah. Mana kata you dapat lebih kurang 11 ke 13 pada bulan Jun. Jadi bagaimana kita nak konsistenkan, nak dapatkan pencapaian yang sebegini? Mungkin idea ni akan dipraktikkan lah oleh rakan niaga kita yang sedang mendengar ni. Bagilah tips sikit lah, cerita dia macam tu lah kan. Okey, untuk industri ni kita sebenarnya menjual diri kita sendiri kan, betul? Menjual nama sendiri. So untuk dapatkan konsisten tu sebenarnya kita kena buat kerja tu dulu dan result dia akan datang kemudian. Macam tu lah. So contohnya macam kita share dulu ataupun kita approach dulu, so dia akan kemudian kadang-kadang ada prospek tu dia tak sekarang tu dia tak akan ambil kan, dia tak akan ambil, so dia akan ambil pada bila dia selesa, dia stable, so dia akan ambil lah. So yang penting kita sampaikan lah apa yang tugas kita sebagai wakil ni, kita sampaikan lah. Okey, terima kasih Puan Khadijah. Bagaimana pula pandangan Puan Nolizawati dengan soalan yang tadi tu? Nak konsisten kan, nak bagi tips lah kepada yang macam saya lah, katalah saya ni orang baru kan. Saya pun terdengar-dengar ni apa tips ni nak dapat 11-12 kes ni ke 13 kes setiap bulan ni. Macam mana Puan Nolizawati nak bagi tips kepada saya tu? Okey. Terima kasih soalan tu. Sebenarnya kalau nak buat banyak kes ni boleh, insya-Allah kalau kita rajin, tapi nak konsisten tu yang susah. Sebenarnya istiqamah tu penting lah. Jadi daripada awal saya masuk ke ikhtisas ni adalah kerana saya minat dengan konsep dia. Jadi apa yang diterapkan kepada saya oleh leader saya adalah kita niatkan membantu orang dulu. Jadi kita rasa benda tu kita tak fokus pada commission ke gaji ke. Jadi benda tu kita akan buat rasa macam kita suka buat. Jadi orang reject pun kita tak rasa macam tak apalah sebab kita berjihad kan. Jihad sharing. So benda tu yang kita konsisten buat lah. Sharing dan sharing. Dan bila orang tengok keikhlasan kita bagi tahu sebab
every single statement saya akan cakap kenapa dan kita bukan setakat tolong dia duniawi tapi ukhrawi sekali. Jadi dekat situ bila kita cerita benda-benda macam itu, kita tak payah force dia nak pun. Kita tak payah force dia pergi hijrah daripada lain-lain company tu pun. Dia sendiri yang kata, please do for me macam tu. Sebab kita terangkan apa sebenarnya kerja kita. Kerja kita adalah perunding kewangan Islam kan. Ya betul. Kita just bagi tahu benda yang yalah. Okey, saya teringatlah sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat, betul tak? Jadi saya boleh simpulkan apa yang Puan Nolizawati dan Puan Khadijah sampaikan. Sebagai seorang rakan niaga ni, yang pertama sekali kita kena enjoy dengan, kita rasa happy kan dengan kerja kita, dan yang paling penting kita sebenarnya menyampaikan sepotong ayat yang Allah suruh kita sampaikan, iaitu kita cuba untuk memberi apa sebenarnya takaful tu. Kerana kalau kita tengok takaful ni, dia lebih kepada konsep tolong menolong, membantu seperti mana dalam surah ayat ayat Al-Maidah ayat 2 punya tu kan. Mana ada tolong menolonglah kamu dalam jalan-jalan kebaikan dan kebajikan kan. Dan jangan kamu bertolong-tolong dalam jalan-jalan yang membawa pada permusuhan. Jadi apa yang kerja yang kita buat ni, yang pertama sekali kita enjoy, betul tak? Kan? Betul yang daripada Puan Khadijah dan Nolizawati. Okey, dan seterusnya yang saya nak minta Puan Khadijah ulas sikit, iaitu berkaitan dengan apakah perancangan untuk bulan yang mendatang. Dah bulan Jun dah capai dah. Bulan yang mendatang, katalah sekarang kita dalam bulan Ogos. Bagaimana pula perancangan dalam bulan-bulan yang seterusnya? Okey, alright. Okey, kita sekarang ni masih kita sebenarnya dalam norma baru. Kita kena buat gerak kerja baru, tak macam dulu yelah sebab PKP kan. So masa mula-mula PKP bulan 3 tu pun saya masih tercari-cari macam mana kita nak buat sale ni kan. Sebab dalam suasana sekarang okey. Suasana itulah. So masing-masing kan semua kan masa PKP kan kat rumah pegang handphone je kan. So masa tu itulah masa saya search balik apa yang saya perlu belajar balik, apa yang perlu saya share. So start daripada tu kita share lah apa input-input yang sebenarnya orang tak tahu pun. So sebenarnya tadi balik kepada soalan tadi, apa strategi kan. So sekarang kita back to kepada media sosial lah. Media sosial, Insta, Facebook. Okay, so kat situ kita share lah apa kepentingan sebab itu sebenarnya tanggungjawab kita, sebab ramai lagi orang kat luar tu tak tahu berkenaan takaful ni. Macam itulah. So lagi satu, kita ni kan setiap orang kan mempunyai handphone kan. So apa salahnya kita gunakan handphone tu daripada kita bayar bil tiap-tiap bulan, kita gunakan tu untuk kita gunakan servis baik lah untuk promote diri kita, promote produk kita. So untuk sale lah. Okey, terima kasih pada Puan Khadijah. Jadi apa yang Puan Khadijah share ni, saya trigger kan. Kerana dalam kita panggil new norms ataupun dalam norma baru, kita sebenarnya itulah kalau tengok dalam bulan Jun ni adalah bulan yang antara bulan yang agak tough kan, bulan yang agak mencabar. Kerana daripada bulan 3 kita menghadapi pandemik COVID dengan PKP dia start pada bulan 3 sampai bulan 6 kan, kalau tak silap saya. Betul. Jadi mana kata Puan Nolizawati dan Puan Khadijah masih mampu kita kata memecah kebuntuan. Memecah kebuntuan ni dalam keadaan suasana PKP ni, Puan Nolizawati dan juga Puan Khadijah membuktikan tiada satu benda yang kita jadikan alasan, malah kita menjadi asbab ke atas sebuah kejayaan. Jadi dengan adanya media sosial yang pada hari ini seperti Instagram, Facebook, Twitter kan, sebenarnya pada hari ini apa yang ini kita bercakap secara santai kan. Hari ini sebenarnya adalah satu suasana environment yang cukup baik sebenarnya untuk kita terlibat dalam bidang takaful ni.
Kerana apa? Banyak platform-platform yang kita boleh guna seperti mana yang dikongsi oleh Puan Khatijah tadi, yang boleh, contoh saya pernah dengar ada seorang daripada rakan niaga di sebelah utara ni, dia kata setiap hari dia bangun pagi saja, dia akan make sure dia akan buat satu dia punya macam story lah berkaitan dengan takaful contoh, kan? Tapi dia tak tujukan takaful tu macam sales, tapi dia lebih kepada memahami sebagai contoh. Teringat pada macam orang buta dengan seekor gajah kan, 7 orang buta dia nak mengenali seekor gajah. Kan kita kena andaikan masyarakat kita ni dia anggap gajah ni kadang-kadang macam belalai saja. Dia anggap seperti gading saja kan. Dan sebagainya. Jadi saya ucap tahniah lah kepada Puan Khatijah kerana menggunakan platform media massa yang sebagai kita kata arus perdana pada hari ini untuk menyampaikan sistem ataupun muamalat takaful ni. Bagaimana pula dengan Puan Nolizawati? Boleh tambah ataupun mungkin ada kelainan lagi, kan? Okey, terima kasih soalannya. Sebenarnya saya dah lama jugalah tak aktif dekat Facebook, Instagram sebab sejak saya berkecimpung dengan ISAS ni, sebab saya anak-anak saya pun saya jaga sendiri sekarang. 3 orang kecil-kecil ni. Jadi orang hebat ni. Saya dekat Facebook tu ada macam satu aktiviti yang mana bila orang like, kita akan support balik. So kalau saya aktif dekat Facebook, saya rasa macam tak fair kalau orang support saya tak support balik. Jadi memang saya tak gunakan Facebook dululah sekarang. Sebab saya betul-betul fokus, saya franchise Cantika Skincare, lepas tu saya pun stokis You Baby Cream. So banyak saya kena buat. Mana nak ambil COD ke barang ke dengan ISAS lagi. Jadi saya hanya guna totally WhatsApp dengan WhatsApp status. So fokus saya adalah untuk membantu di sekeliling saya dulu. Tak kira lah dia orang ada dana kecemasan ke tidak, saya tetap share saja. Kalau dia orang say no, saya say next. Dan itu je lah, saya konsisten buat tu je. So far alhamdulillah semuanya adalah orang yang boleh dikatakan orang-orang yang saya kenal. Jadi saya happy lah. Apa-apa kecemasan ada pada dia orang, saya akan bantu semua. Saya guna WhatsApp je. Tapi insyaAllah saya akan cuba guna balik Facebook tu. Dulu saya aktif, saya ada post. Tak ada masalah. Kenapa? Itu yang pepatah Melayu selalu sebut kan. Lain padang, lain belalang kan. Lain orang, lain dia punya cara dan juga pemikiran. Especially dalam kita panggil teknik pemasaran. Sebenarnya tak ada salah. Tak ada salah apa pun dari segi siapa nak guna FB, nak guna Insta, nak guna Twitter. Sebenarnya yang menentukan adalah hasil dia kan. Result dia. Dari segi apa yang you dah tunjukkan, iaitu pencapaian sebanyak 13 kes, is much more better kan. Maksud kata dalam kata lain, kita yang berada di luar ataupun yang mula nak terlibat dalam bidang ni sebenarnya ada 1001 cara ataupun 1001 daya yang kita boleh guna untuk kita mencapai kejayaan dalam bidang takaful melalui platform ITISAS ni. Okey, dan kita pergi pada Puan Khadijah. Bila dah capai 11 kes pada bulan Jun, soalan yang tadi ya kan. So apa pula perancangan Puan Khadijah pada bulan-bulan mendatang ni? Maksud kata adakah you set target bulan Julai you mesti nak dapat berapa kes, bulan Ogos dan sampailah tutup tahun kewangan kita, berapa you punya sasaran, ataupun macam saya dulu pakai belasah je kan, berapa nak dapat dapatlah. Tapi ada orang yang jenis dia really lebih kepada planning kan, lebih pada dia plan dulu berapa, how much yang dia ataupun berapa kes yang dia nak dapat pada bulan tu. Adakah Puan Khatijah ni type yang jenis macam tu ataupun yang macam saya tadi? Okay. Dari awal tadi kita dah sama dah. Okay, saya memang tak targetkan berapa saya dapat. So saya buat je. So result ni kemudian lah. So macam tu je lah. So kalau contohnya saya skes ke apa, saya belasah je.
Yalah, target tu kadang-kadang ada orang dia suka letak target kan. Tapi dia ada yang jenis kalau letak target tak capai dia frust kan. Tapi ada juga macam saya dengar dulu macam Puan Latifah contoh dalam ingat dalam 10 tahun yang lalu lah. Saya ingat lagi dia kata dia letak target dan orang yang akan pressure dia adalah anak dia yang umur dalam berapa tahun yang baru boleh bercakap tu. Dia ajar anak dia, nanti balik tanya mama berapa kes yang mama close. Anak dia tak tahu pun kan. Tapi oleh kerana dia set target dia nak sebulan mungkin dalam 20 ke 30 kes. Jadi bila balik tu anak dia akan tanya, mama dah dapat kes lagi tak? Kan? Jadi that kind of pressure yang menyebabkan dia mencapai MDRT untuk beberapa tahun. Kalau dengan Puan Latifah lah daripada MAA masa tu kan. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita mestilah kita ada dalam ratio Liam macam tu. Live Limra macam tu. Sorry. Limra kata daripada 10 prospek yang kita jumpa, 3 akan bagi appointment dan 1 akan close. Betul tak? Jadi Puan Nolizawati boleh share sikit macam mana you punya target untuk bulan-bulan mendatang ni? Okey, terima kasih. Untuk target saya untuk tahun baru ni sebab saya baru lagi sebenarnya dalam 6 ke 7 bulan macam tu je. Jadi untuk tahun pertama ni saya harap kalau macam sekarang ni saya boleh buat dalam 30 ke 40 kes kan sampai hari ni. Jadi jadi saya harap sampai setahun saya buat ni saya dapat bantu lebih ramai orang lagi lah. So far sekarang saya memang sentiasa letak target pada diri saya. Cuma saya macam mana cakap, saya nak bantu anak-anak buah saya pula. Sekarang saya under training diorang lah. Lebih kurang ada 5 orang baru bawah saya. Jadi saya memang nak duplicate diorang tu buat benda yang sama dengan saya. Sebab saya akan bagi tips-tips apa yang saya rasa benda tu berkualiti untuk diorang. Sebab kita kalau boleh nak tembuskan pasaran Singapura, kita nak bantu orang Singapura pula. Jadi saya nak duplicate diorang. Itu target saya. Okey, bila Puan Nolizawati bercakap tentang anak buah, secara tak langsung terlintas di dalam benak fikiran saya ni. Maksud kata Puan Nolizawati telah pun melakukan rekrutmen, betul tak? Telah membina you punya legasi sekarang ni. Alhamdulillah. Dalam masa 3 bulan ni you dah ada rakan niaga di bawah Puan Nolizawati dah ada rakan niaga? Ada. Alhamdulillah ada. Sekejap 1, 2, 3. Sebab saya ada anak dengan cucu. Jadi okey, alhamdulillah. Tak apa, berapa orang pun tak penting, tapi yang pentingnya apa yang saya nak maklum dalam yang mana yang mendengar, inilah indahnya dalam sistem Ikhtisas walaupun baru 7 bulan. Yalah bawa tuang. Dengar dah cucu dah bercakap dah tu. Okey, bila kita berada dalam Ikhtisas ni kita sebenarnya tiada lagi kita kata tempoh masa. Kalau kita berada dalam setengah-setengah tempat, kita kena tunggu mungkin 2 tahun ataupun kita kena fulfill 18 bulan untuk menjadi leaders dan sebagainya untuk baru you boleh gain you punya dalam kata lain recruitment allowance kan, ataupun tempat lain dia panggil overriding lah. Dan saya ucap tahniah lah kerana Puan Nolizawati mengambil salah satu daripada tindakan yang yang baik untuk membina daripada awal. Kerana macam pernah kita dengar daripada Tuan CEO sendiri cakap, inilah legasi atau inilah tanah yang kita nak tinggalkan pada generasi akan datang. Okey, pergi pada Puan Samsi. Puan Khadijah. Saya selalu dengan Samsi kan, bila dah bercakap tu dah keluar nama Samsi lah. Okey, apa pula you punya sekarang ni macam mana dari segi rekrutmen Puan Khadijah? Dah mula ke ataupun dah terlampau banyak ke ataupun baru nak bermula ke macam mana? Saya dah mula start daripada last year. Okay. So sekarang ni saya nak saya nak coaching dia orang lah. So macam saya punya RN tu dah merata ada di KL. So yang paling jauh situlah. So saya untuk sisi coaching biasanya saya dengan RN saya melalui Zoom pada musim PKP lah. So kalau ada masa kita boleh jumpa, kita share lebih lah. Tu.
So bila kita jumpa kita akan kita pertama tu kita macam mana kita nak minta dia join industri ni. Pertama kita nak tahu dia punya impian dia apa semualah. So nanti baru kita guide macam mana nak buat nak join fieldwork tu macam mana, melalui aktiviti tu macam mana, produk apa, semua. Okey, terima kasih kepada Puan Khadijah. Jadi Puan Khadijah dia sebut tentang kita panggil sesi coaching ni dibuat melalui Zoom. Jadi inilah sebenarnya kita panggil perkara-perkara yang baru timbul selepas PKP, betul tak? Kalau dulu orang sebut tentang Zoom, kita rasa macam malas lah, saya sendirilah kan. Saya cerita diri saya lah, bila sebut Zoom saya ambil masa lah berapa lama baru saya nak masuk Zoom. Sebenarnya inilah masanya untuk kita membuat rekrutmen dan kita tidak kita tidak ada border ataupun sempadan tempat, sempadan masa untuk kita nak melakukan rekrutmen, dan malah kita boleh membuat sesi latihan secara zooming kan, seperti mana Puan Khadijah maklum tadi. Dan sebenarnya sesi zooming ni saya melihat inilah salah satu kaedah yang kita boleh kita kata menambah baik kan. Kita sentiasa berinteraksi, memberi transfer of skill kan. Walaupun macam Puan Norizawati baru 7 bulan, saya rasa dia macam bukan 7 bulan tapi dah 7 tahun. Nampak cara dia berinteraksi, bercakap, memberi kita kata komen dan sebagainya, seolah orang yang dah 7 years bukannya 7 months kan. Okey, seterusnya kalau kita melihat di segi kedua-dua lah, Puan Norizawati dan juga Khatijah, apa sebenarnya you punya kita kata matlamat untuk kejayaan dalam Ikhtisas ni? Boleh kita pergi pada Puan Norizawati. Ya. Saya dulu Okey, terima kasih. Matlamat saya setelah saya join Ikhtisas ni adalah untuk saya bina legasi syarikat saya sendiri. Sebab selama ni saya ada syarikat tapi macam saya own business saya. Bukan saya as a business owner. Saya adalah step kedua, maksudnya fasa kedua pekerjaan. Sebab saya dah rasa jadi employee dekat Singapura selama 10 tahun. Mana dengan jam dia penat keluar masuk jalan kaki semua kan. Jadi itu pun dah sebagai own business saya pun dah. So saya rasa saya kena buat sesuatu. Sebab bila saya own business saya kena bekerja. Saya kena bekerja. Saya tak boleh ada pekerja. Tapi bila saya jadi business owner, saya ada rakan niaga. Dan orang-orang yang bersama dengan saya adalah rakan niaga saya, bukannya pekerja saya. I see. Jadi kita boleh tukar-tukar main. Sebab kekuatan orang kan lain-lain. Jadi mungkin kekuatan saya benda lain. Yang anak-anak puas saya lain. Jadi kita akan berkongsi lah. Kita akan berkongsi untuk besarkan lagi legasi ni. Sama-sama untuk saya nak capai matlamat tu lah. Maksudnya kalau boleh biar kita sama-sama ada satu legasi yang boleh diwariskan. Okay, terima kasih Puan Noriza. Kita ke Puan Khadijah. Bagaimana Puan Khadijah melihat Ikhtisas ni sebagai salah satu platform untuk macam tadi Puan Norizawati memberitahu tentang business owner dari segi legasi. Adakah Puan Khadijah mempunyai pandangan yang lain ataupun menambah baik lagi apa yang Puan Noriza maklumkan tadi tentang platform Ikhtisas tu sendiri? Okey, matlamat kita biasanya pertama duit lah. Kita nak cari income kan. Sama lah kita. Untuk sara kehidupan lah kan. Okey, lepas tu yang kedua kita sebenarnya nak ajak lebih ramai lagi circle ataupun orang yang berada di sekeliling saya untuk tambah pendapatan. At least kadang-kadang ada orang tu bila macam saya lah, saya approach orang tu dia tak mampu nak beli takaful. Padahal sebenarnya kita boleh buat je apa saja kerja untuk tambah pendapatan tu
untuk dia adakan satu sijil takaful lah kan. So sebenarnya saya lebih kepada untuk membantu rakan-rakan yang nak tambah pendapatan lah. Lepas tu dalam bidang ni sebenarnya yang best ni kan masa kita fleksibel. Yang saya nak share kan pengalaman saya bila last year saya pregnant, lepas tu saya dalam pantang, so kita 3 bulan kan cuti. So masa tu income masuk macam biasalah. I see. Okay, so lepas tu yang keduanya masa saya punya ni mentor masa tu dia itulah apa jatuh sakit lah, tak sihat lah kan. So dia sebenarnya perlukan perhatian, maksudnya kita perlu jaga dia. Pada ketika itu yang tinggal yang bekerja sendiri cuma saya je. So saya nak cakap lah, the point is industri ni kita boleh arrange masa kita untuk keluarga kita. Dan lagi satu, dia punya income kita pun sehingga 6 tahun kan. So commission kita sehingga 6 tahun. So kalau macam contohnya macam saya cakap saya business dulu kan. So benda tu kan kita ada modal, kena rolling, lepas tu kena beli modal tu, kita nak kena modal balik kan. So sebenarnya saya rasa modal tipis lah kalau kita join ni lah industri ni lah. Si Ikhtisas. Di Ikhtisas. Okey, terima kasih. Jadi saya teringatlah baru ni pun ada saya berjumpa dengan salah seorang daripada saya panggil apa, ex-agent saya lah, ataupun sebenarnya suami dia tak ada kan. Jadi daripada apa yang dia dapat sekarang adalah komisen daripada suami ataupun arwah suami dia. Jadi sebenarnya benda tu bagi saya, apa yang saya nampak, pendapatan tu dia tak boleh lasting. Tak seperti mana dalam Ikhtisas kan. Ikhtisas macam tadi Puan Khadijah kata kan, bila kata melayan mentor tadi kan yang tak apa sihat, tak apa tu sakit, tapi dia tidak menjejaskan pendapatan. Sebenarnya situasi ini berlaku juga pada saya. Ketika arwah ibu dan ayah saya tenat, saya memang duduk kat hospital je kan. Kerana kita kan percaya rezeki ni Allah yang bagi, betul tak? Tanpa redanya Allah, tanpa izinnya Allah, maka rezeki itu akan kita kata ada masalah kan. Jadi begitu indahnya dalam sistem Ikhtisas ni ataupun ikhlas, selama 6 tahun pendapatan kita berjalan. Dan juga yang paling best lagi, seperti mana yang tadi Puan Nolizawati share dan juga Puan Khadijah share, kita ada team kan. Dalam Ikhtisas ni kita create our own team. Jadi even kita duduk kat hospital, katalah macam saya lah, duduk kat pergi menjaga orang sakit pun, kita still lagi boleh Zoom kan, boleh bagi coaching lagi, betul tak? Zaman dah berubah kan, kita kena berubahkan diri kita. Dan mungkin soalan ni saya tuju kepada Puan Noliza balik, itu bagaimana sebenarnya Ikhtisas dapat membantu secara lebih spesifik lagi kerjaya tu sebagai usahawan takaful ni dengan lebih kita kata dengan lebih nampak lancar kan, berbanding dengan sebelumnya. Okay, boleh Puan Noliza share sikit? Terima kasih soalannya. Pada saya, bila kita join Ikhtisas ni, kita tak perlu risau apa-apa. Dengan modal yang begitu sikit untuk buka satu syarikat yang akan dilegasikan kepada anak-anak kita, anak cucu kita. Rasanya dengan training dia yang tak pernah putus-putus tu, orang yang tak tahu pun boleh buat. Jadi pada orang-orang muda macam saya kan dah tua kan, baru jumpa 10 tahun kat Singapura. Saya lagi tua lah kalau macam tu. Jadi employee kat sana. So bila kita muda-muda ni lah yang perlu join, tak kira lah part time ke apa ke, join je. Buat je. Buat part time pun tak apa. Tak payah nak kejar-kejar sangat pun tak apa. As long kita ada syarikat sendiri dan benda tu memang akan boleh diwariskan, jangan risau. So Ikhtisas memang akan ajar kita macam mana nak run syarikat kita. Dia bagi training yang cukup, dan dia tak tinggalkan kita. Leader pun leader yang semua memang berkualiti, dan leader kita pun memang orang yang sangat berpengalaman. Jadi saya rasa
tak perlu takutlah masuk syarikat ikhtisas ni kalau kita bukan bidang kita pun. Macam kita tak tahu pun tak perlu risau. Memang boleh bantu kita. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih pada Puan Nizawati. Kalau orang Kedah ni, saya kat Kedah tau. Ni Kedah ni untuk makluman lah, ada masalah COVID yang ketika ni kan. Dan orang Kedah dia cakap macam ni lah. Kalau nak join ni dia kata bodoh-bodoh join pun dah boleh jadi kaya. Dia cakap macam tu lah kan. Boleh faham tak kalau orang Kedah cakap tu? Dia kata kalau tak pandai pun kita join dalam ikhtisas ni oleh kerana dengan sistem, dengan modul latihan, dengan mentor yang ada kan, insya-Allah. Janji dalam hati kita ni kita nak berjaya, betul tak Puan Riza? Dalam hati kita ni kita nak tolong masyarakat yang di luar kenapa? Untuk nak menolong masyarakat di luar sana kita kena tolong diri kita dulu kan? Tolong ubah cara pemikiran kita daripada yang kita selalu sebut tak boleh, oh ini susah, ini macam tak boleh buat lah. Kita buang dulu perkataan tu. Apa yang saya simpulkan apa yang Puan Nuriza cakap tu lah. Kita buang dulu perkataan tak boleh dalam diri kita untuk kita melihat satu kita kata peluang, satu ruang yang cukup baik untuk kita mengubah diri kita. Okey, balik pada Puan Khatijah. Apakah nasihat daripada Puan, kerana Puan Khatijah ni kalau ikut seniority lebih senior daripada Puan Liza, betul tak? Betul. Jadi apakah nasihat Puan Khatijah kepada rakan niaga yang di luar sana yang masih baru ataupun yang baru tengah fikir nak join ke tak join kan, macam pilihan raya pula, nak pangkah ke tak pangkah kan, macam tu kan, nak join ke tak join dengan ikhtisas ni kan. Mungkin ada nasihat yang boleh dikongsi di sini. Okey, untuk rakan niaga baru tak perlu risau dengan ikhtisas ni sebab kita punya barisan BOD semua berpengalaman. Kan, lepas tu ikhtisas ni dia sediakan modul untuk kita go through ke depan lah kan. Okay, lepas tu BOD kita seterusnya untuk macam dari segi kelas ke ataupun copywriting ke semua ada dibantu oleh Tuan Haji Tuan ni lah Encik Husaini. So kat situ tak perlu risau untuk sesi sharing ke apa, tak payah pening-pening kan. Kita kadang-kadang nak share apa sebab budak baru dalam industri ni macam saya lah mula-mula tak confident, ilmu tak ada. So diorang ni semua BOD ni semua kita boleh tanya je apa pengalaman diorang. So kita tinggal kita tak payah ambil masa yang lama, kita just gunakan pengalaman diorang untuk kita terus ke depan lah. Macam tu. Faham tak? Okay, lepas tu kita dekat ikhtisas ni kita ada struktur commission. Pertama untuk kita punya ni lah sale kita sendiri, dan yang bestnya untuk rekrutmen. So kat situ kita dah rekrut, kita penat rekrut kita dapat lah. Itu yang bestnya lah kan. Okay. So lepas tu untuk yang POI apa semua tu, budak-budak baru yang masih boleh nak kejar POI. Okay, itu je lah. Apa yang boleh saya simpulkan di sini, saya teringat dalam salah satu buku tulisan Robert T. Kiyosaki. Dia kata kita ni bekerja whether kita mencari secara aktif yang dipanggil sebagai active income ataupun income tu bekerja untuk kita yang lebih kepada passive income. Jadi apa yang Puan Khatijah share tadi lebih kepada, kalau macam tadilah cakap kita dah bina team kan, team tu yang akan menjadi kita punya passive income, betul tak? Kerana berapa lama lah kita sebagai seorang marketing ataupun salesman, sales girl kita nak bergantung kepada personal sale. Macam saya, macam umur 50 macam saya ni kan, silap cakap umur kan. Kita sampai satu masa tu kita nak transfer our skill macam Puan Noliza cakap tadilah, dari segi coaching untuk share the skill kepada anak buah kan. Mungkin Puan Noliza boleh bagi nasihat kepada rakan-rakan yang di luar sana ataupun yang belum menyertai ikhtisas, apa sebenarnya perlu berkolaborasi dengan ikhtisas ni untuk lebih kita menampakkan our future dekat sini. Okey, Puan Noliza. Okey, terima kasih.
sebenarnya kalau nak berjaya ni kena ada 3 lah. Ilmu, sistem dan mentor lah. So bagi saya semua tu ada di Ikhtisas. Jadi ilmu kita akan bagi. Jangan risau. Yang tak tahu ke, yang bukan bidang dia ke, walaupun dia punya profession tu high level daripada bidang kita pun tak apa, kita akan ajar juga. So ilmu memang dah ada, memang kita akan bagi. Lepas tu sistem dia dah memang yang terbaik. Bagi saya sistem dia terbaik sebab saya ni orangnya tengok sistem juga. Jadi bila sistem tu memang boleh membawa kita hingga ke anak cucu, why not kita nak Yalah, kenapa kita nak tolak? That's why walaupun masa tu saya masih berbisnes dan saya rasa benda ni tak salah saya cuba. Sebenarnya saya terjun je. Sebab Abang Mat datang booth saya pun, dia pun beli produk saya. Tapi syarat dia saya kena dengar dia cakap. Saya pun okey lah kan. Win-win situation. Tapi bila saya dengar sistem dia, saya cakap saya berminat tarik dengan perkataan badal haji dengan wakaf. Sebab masa tu pun kita dah ada dana kecemasan dah. Saya dah cakap saya tak nak bang, saya tak suka benda ni. Tapi disebabkan sistem dia cakap tu, macam kita seolah-olah macam berjihad di alaf baru. Walaupun kita seorang wanita kan. Kalau dulu macam zaman Nabi boleh juga berperang kan. Jadi saya suka sistem dia. Dan saya rasa mentornya semua hebat-hebat belaka kan. Encik Asalan sendiri, Wabah Ziha, Hajar Sheila dan yang lain-lain lah. Memang semua dah ada. Jadi memang bagus lah Ikhtisas ni. Kena cuba juga walaupun part time ke, suka-suka ke. Jangan risau. Tak ada orang yang tinggal kat dalam Ikhtisas ni. Semua kita akan bergerak bersama-sama. Kita dah dengar daripada dua dan Puan Nurhaliza tadi telah pun share tentang ilmu, sistem dan juga mentor kan. Jadi kalau kita tengok dari segi knowledge, kalau kita ingat, kita teringat dalam modul, saya tak ingat dalam modul apa, tapi dia ada salah satu mentor dia cakap, kita kalau nak berjaya ni kita kena faham tentang cash, iaitu knowledge, tentang kita punya attitude kan, kita punya skills dan juga kita punya habit. Barulah kita boleh dapatkan cash tu kan. Maksudnya kat sini apa yang Puan Nurhaliza kongsi tadi, iaitu dari segi knowledge, dari segi ilmu tu adalah perkara yang paling penting. Kita kena ada ilmu untuk kita berjaya, kerana ilmu ni kita perlu tuntut kalau kita nak berjaya di dunia, dan kita perlu tuntut juga kalau kita nak berjaya di akhirat. Begitu juga dengan sistem, kerana sistem yang ada pada hari ini dalam Ikhtisas bagi contoh, antara sistem yang terbaik. Kerana contoh macam tadi kita dah go through tentang bagaimana hari ini kita menyampaikan muamalat ni hanyalah melalui dalam portal Ikhtisas sendiri ataupun website Ikhtisas pun kita dah boleh hantar kita punya brand diri kita kepada kita punya mungkin bakal rakan niaga kita, sama ada di even di Kedah, di Sabah, di Sarawak, macam Puan Khadijah share tadi, coaching hanya melalui Zoom saja kan. Dan juga mentor. Bagi saya mentor, alhamdulillah, saya melihat saya sendiri pun masih belajar lagi. Walaupun ketika ni orang cakap tak perlu belajar, tak. Belajar ni kerana proses learning ni kita nak buang L, betul tak? Nak buang L ni macam orang ambil lesen kereta lah kan, dia pasang L. Jadi macam mana kita nak buang L? Dia kena learn, L-E-A-R-N kan. Dan bila kita buang L tu barulah kita dapat earn kan. Maksudnya we earn something from experience, from kita punya hard work ataupun apa yang kita dah buat dalam. Kerana saya percaya dengan kita pun nak dekat ending dah ni. Dah 10-9 minit, kita mula tadi 9.15. Kerana orang tua-tua cakap kalau nak berilmu, dia cakap jangan lebih-lebih kan. Kerana umpama air di dalam tempayan, bila dicurah nanti tempayan tu bila dah penuh kan, jadi membazir cakap, air tu tumpah. Kalau orang Kedah dia kata ayak. Okey. Jadi kita buka lah sesi dalam beberapa minit ni untuk sesi soal jawab. Mungkin dekat sini ada yang nak bertanya soalan. Okey. Okay, mari kita tengok ada soalan tak? Semua ucap apa ni? Tania, Liza, Dija. Ada nama glamour punya Dija.
tahniah dan terbaik kepada kedua speaker ya, yang begitu hebatlah kan, dan moderator pada terima kasih. Tetap terbaik you all. Terbaik jugalah kepada moderator ataupun penghasil kepada kedua-duanya lah, Puan Khatijah dan juga Puan Liza ni, iaitu mentor Haji Baziha dan juga Haji Mak Syah dan juga mentor Haji Samsi ya. Jadi ada apa soalan tak? Tahniah kepada leader Puan Khatijah dan Puan Liza daripada siapa ni? Okey, ada soalan? Bukan senang ni nak tanya orang hebat-hebat ni. Kalau saya dulu masa ketika saya mula dalam sebenarnya masa zaman insurans kan, bila orang bagi peluang nak tanya soalan tu, saya akan tanya apa? Macam mana lah nak buat ni, nak berjaya ni macam mana kan? Orang dah cakap dah, pergi jumpa orang, see people kan. Zig Ziglar selalu sebut kan. See people and see people kan. Dia punya ayat dia kan simple je kan. Tapi tak, kita masih nak tanya, macam mana you all ada apa cara kaedah kan? Mungkin kalau yang ada dalam ni mungkin nak tanya lebih lanjut, you all boleh lah mungkin personal touch dengan Puan Nolizawati dan juga Puan Khatijah yang kita panggil already proven. Proven ni macam sekarang ni kalau kita sedar dalam dunia hari ini, beberapa negara sedang mengejar untuk mengeluarkan vaksin COVID. Kerana siapa yang dapat vaksin COVID ni, dia antara kita kata kejayaan ataupun dia boleh menukar ekonomi negara itu sendiri. Dan pada ketika ni Presiden Vladimir Putin sedang bertungkus lumus untuk memperkenalkan vaksin walaupun ditentang oleh WHO kan, kalau kita sedia maklum kan. Tapi apa yang kita nampak dekat sini, setiap masalah pasti ada solusinya kan, dan bagaimana kita nak mencari solusi yang terbaik. Kalau kita faham tentang sistem industri itu sendiri, ada pertanyaan ni sambil saya berceloteh ni. Boleh tanya Puan Liza dengan Puan Dija. Seorang ibu rutin harian mulakan tugas sebagai tu salah sebut ejen, rakan niaga. Boleh share sikit tak dari pukul berapa sampai pukul berapa start kerja tu? Tu soalan dia. Tanya siapa tu? Apalah, kita mula dengan Liza dulu. Saya nampak gambar Liza kat atas. Liza dulu. Liza ya. Okey, terima kasih soalannya. Rutin bekerja sebagai seorang ibu dan rakan niaga. Rutinnya sebenarnya kita ni sebagai ibu ni memang tak ada cuti lah kan. Dia 24 hour kerja lah. Jadi untuk bekerja tu dengan ikhtisas, kita fleksibel. So kita boleh pilih sebenarnya. Kalau macam pagi tu kita busy dengan anak-anak, kita buat petang. Kalau rasa hari tu terlampau busy dengan anak-anak, kita cuti lah. Tapi dengan anak-anak lah kita bekerja. Jadi dengan ikhtisas ni fleksibel. Apa yang saya buat kalau saya kena pergi office, saya kalau mula-mula dululah masa saya bergerak seorang, saya akan bawa ketiga-tiga anak saya yang kecil-kecil tu. Even saya belajar buat quotation pun masih menggendong baby lagi. Baby saya masa tu baru masuk 1 tahun kan. Sebab Januari hari tu dia 1 tahun. Jadi dengan baby tu lah saya buat quotation dekat office sebab kita belum ada iSmart kan. Jadi kita belajar dekat office dengan anak-anak sekali. Dan kalau ada kelas ke apa saya bawa. Sebab kita office tu bila kita dah jadi rakan niaga, kita boleh ke sana macam rumah kita lah, rumah kedua. Jadi tak ada masalah untuk bawa anak-anak. Kalau dulu saya kerja sebagai assistant manager, rasanya kalau bawa anak kena berhenti kot. Jadi saya rasa sangat fleksibel dan kita pilihlah masa kita. Dia tak kira masa. Kalau yalah saya rasa memang tu lah, memang terbaik lah. Tahniahlah pada Puan Liza kerana betul lah bila kita menguruskan anak-anak ni. Saya sendiri pun sampai sekarang masih menguruskan anak. Dulu kan masa saya all out betul-betul gila-gila buat kerja, saya boleh kata dalam sebulan tu mungkin seminggu ataupun kurang pada tu ada di rumah. Hari lain saya ada dekat luar kerana masa tu saya ada pembantu rumah,
anak pun kita pakai, bukan kita driver lah, ada van lah apa semua datang ambil kan. Tapi bila hari ni kita rasa macam anak tu membesar terlalu pantas kan, macam sebagai ibu ni. Jadi saya rasa dekat sini apa words yang sesuai saya rasa adalah sekiranya kita membuang alasan kan, kerana alasan ni merupakan paku-paku rumah kegagalan kan. Jadi bila kita membuang alasan tu, cari arsalan lah kot kita membuang alasan tu, sebenarnya tak ada benda yang kita tak boleh berjaya walaupun kita ada anak kecil kan, macam Puan Liza cakap. Okey, soalan ada spesifik ni kepada Dija. Dija ni Puan Khadijah lah. Dia kata target dalam masa yang singkat, apa dia ni? Semoga berjaya dan target bukan soalan, dia lebih kepada ucapan. Jadi balik pada soalan tadi, mungkin Puan Khadijah nak share sikit yang tadi pasal ada anak, still lagi nak kita ada flexi hours kat situ kan, ikut kita tapi kerja mesti kena buat. Jadi mungkin boleh tambah sikit daripada Puan Liza cakap tadi. Okey, macam daripada awal tadi saya ada share kan, bidang ni dia masa dia fleksibel. So macam sebelum PKP ni 2 tahun lepas saya kerja memang dengan bawa anak. Kalau naik office memang saya bawa anak saya. So bos pun tak marah lah kan, sebab bos saya memang baik. So saya buat kerja, settlekan claim ke apa semua di office lah. Yang penting saya naik office buat kerja lah. Sebab kat rumah biasanya susah sebenarnya nak buat kerja, sebab nanti kita akan fikir macam-macam kan. So saya akan biasakan naik office lah. So macam so lately ni anak saya dah pergi ke, saya dah hantar kepada pengasuh. So normally bangun je saya akan settlekan rumah dulu, settlekan itulah masak ke apa semua saya settlekan, dan baru saya pergi office. Office tu nanti saya biasa akan siap balik pukul 6. Paling-paling pun kadang-kadang lepas maghrib baru saya balik rumah. Sebab itulah kita pagi kita dah lewat sikit kan. So kita akan balik lambat. So make sure kita settle lah kerja. So kalau biasanya saya akan kerja waktu kerja saya biasa Isnin sampai Jumaat. Sabtu biasa saya off. Dan Ahad biasanya saya akan keluar buat appointment. Normally macam tu lah. So senang cerita cuti saya sebenarnya Sabtu je. Dalam mindset saya sekarang ni cuti saya Sabtu je. Memang betul-betul duduk rumah, rehat kejap, luangkan masa dengan anak, then macam tu lah. Sebab saya kat sini sekarang suami saya tak ada kat sini lah. So saya perlu saya arrange masa saya dengan anak. Tahu je lah kan kalau seorang ibu kena jaga anak, tak ada suami kan. Bukan tak ada lah, suami tu ada cuma tak ada kat sini. So dia agak penat. So kita perlu rehat lah. So hari Ahad tu je yang kita Ahad biasanya saya akan buat appointment yang jauh-jauh ke apa, saya akan buat hari Ahad lah. Okey, kita pun dah terlajak masa dah sikit ni. Ada lagi tak soalan? Mungkin kita bagi soalan bonus satu lagi. Okey, kalau tak ada, jadi saya ucap tahniah lah. Tadi macam Puan Khadijah bagi tahulah tentang betul lah ni komen, Liza rajin orangnya, cepat dan melakukan apa saja, kerana semoga berjaya selamanya. Amin. Terima kasih Liza dan Dija, jawapan padu, selamat maju jaya. Okey, dia orang tak nak tanya soalan lah. Tapi apa yang saya boleh simpulkan, kedua-dua Iron Lady ni, dah jadi Iron Lady lah kan, mampu untuk bergerak dengan lebih maju, lebih laju, lebih pantas, lebih tangkas dalam dan membuktikan dalam bidang ikhlas dan melalui Ihtisas ini adalah salah satu daripada cara buat ataupun kerjaya yang seperti mana Profesor Ungku Aziz kata adalah kita kata satu pendapatan yang dicipta pada alah baru ini adalah melalui sistem yang ada pada hari ini. Jadi saya ucap sekali lagi lah tahniah kepada Puan Liza dan juga Khadijah atas pencapaian, dan moga terus istiqamah dalam bidang ini dan terus mencapai sasaran, wawasan. Semoga kita membina legasi yang akan berterusan kepada generasi ke generasi yang akan datang, kerana itulah matlamat kita yang sebenarnya, biar kita dapat menukar ataupun kita dapat memberi satu kita kata peningkatan yang begitu baik kepada masyarakat Islam especially,
kepada anak cucu kita yang akan satu hari nanti akan nampak dari segi kerja dakwah kita ni yang kita lakukan bukan semata-mata kita lakukan untuk duniawi tetapi untuk ukhrawi. Itu yang paling penting. Kerana alam yang kekal adalah alam akhirat, yang mana tujuan kita ke sana kita perlu mempunyai pelaburan yang cukup baik di dalam alam dunia ini. Jadi inilah salah satu pelaburan yang terbaik yang kita berada dalam ikhtisas dan juga ikhlas untuk kita menyampaikan muamalat Islam ni dengan cara yang terbaik. Moga masyarakat Islam kita dapat tersedar dan juga mengambil peluang untuk bersama, especially terlibat dalam sistem ataupun muamalat Islam ini melalui konsep sedekah jariah, melalui konsep tolong-menolong, dan ini mungkin akan dikira sebagai amal kebajikan kita yang akan kekal sehingga selama-lamanya, insya-Allah. Jadi kita pun telah sampai ke penghujung rancangan kita. Moga pada Allah izinkan kita dalam program-program yang akan datang kita akan dapat terus bersama dan terus menyampaikan muamalat Islam ini kepada segenap lapisan masyarakat dengan lebih lancar, dengan lebih baik dan juga mendapat sokongan dan dokongan daripada semua pihak. Jadi dengan tu saya sudahkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf atas segala kekurangan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi menjadi juara matlamat yang murni di batas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengulang langkah yang penuh bermakna dengan kezaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi